Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rasuah merupakan suatu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang mendapat kebebasan kontrak atau keistimewaan dari pihak berkuasa atau sesebuah syarikat selepas memberi wang dan hadiah kepada pihak-pihak tersebut. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menyifatkan gejala rasuah dalam kalangan mahasiswa di negara ini di tahap membimbangkan susulan kajian yang dilakukan entiti itu pada tahun lalu. Sehubungan itu, pihaknya sedang menjalankan pelbagai inisiatif bagi menyekat gejala rasuah daripada terus menelar di peringkat akar umbi, termasuk mahasiswa menerusi beberapa program dan kempen yang dijalankan di institusi pengajian tinggi IPT di negara ini. Oleh itu, faktor, kesan dan juga solusi untuk menangani rasuah akan dikaji hingga ke akar umbi. Antara faktor yang menyebabkan seseorang pelajar itu melibatkan diri dalam aktiviti rasuah ialah kurangnya didikan agama dan tidak dititik beratkan oleh ibu bapa dari sejak kecil lagi. Contohnya, ibu bapa tidak mengajar anak-anak untuk bersyukur ketika memperoleh sesuatu benda dalam hidup mereka. Kelemahan peribadi seseorang individu yang mempunyai sikap tidak mengambil peduli walaupun sudah mengetahui bahawa aktiviti rasuah ini merupakan perkara yang terlarang dalam sisi undang-undang dan haram dalam agama Islam. Pelajar yang melibatkan diri mereka dalam aktiviti rasuah ini membutakan mata mereka dengan mengabaikan kesan-kesan buruk yang bakal menimpa mereka. Contohnya akan dipandang hina dan dibenci oleh orang di sekeliling mereka. Selain itu, mereka juga mengabaikan kesan-kesan yang akan ditimpa mereka di akhirat kelak. Contohnya akan dihumban ke dalam neraka. Antara faktor rasuah yang lain ialah tiada sikap integriti dalam diri. Adanya sifat tamak dalam diri seorang mahasiswa yang ingin hidup mewah, cepat kaya dan sentiasa mengejar kebenaran tanpa mengira halal dan haram. Apa yang dipentingkannya hanyalah nilai material dengan membuang jauh tanggungjawabnya sebagai seorang mahasiswa di universiti. Di samping itu, sikap hidup yang suka bermegah-megah menjadi amalan dan menyara hidup melebihi pendapatan hinggakan berhutang di sana sini menyebabkan bebanan hutang berlaku dan jenayah rasuah dilakukan. Akhir sekali, kurangnya penghayatan nilai-nilai murni dalam diri, kurangnya ilmu keagamaan dan hilangnya nilai akhlak yang baik dalam diri juga antara faktor yang menyebabkan seseorang mahasiswa itu bergeluman dalam jenayah rasuah. Rasuah merupakan satu jenayah berat dan berimpak negatif kepada diri kita dan juga pelbagai pihak, iaitu dari segi sosial, ekonomi dan juga politik. Kesan yang pertama adalah dari segi sosial. Sudah terang lagi bersulur jenayah rasuah ini amat memberi impak negatif kepada kita. Antaranya, rasuah akan menjejaskan kualiti pendidikan apabila majoriti pelajar terlibat dalam jenayah ini, terutamanya di peringkat universiti. Bahkan, hal ini sudah sebati dalam kehidupan pelajar mahasiswa untuk terjebak dalam jenayah ini. Tamsilnya, keputusan peperiksaan yang tidak memuaskan menyebabkan pelajar gagal untuk melanjutkan pengajian pada tahap seterusnya. Perkara ini amat membimbangkan kerana jenayah ini bukan sahaja hadir dalam bentuk wang ringgit maupun hadiah, malah sudah ditukar menjadi duit makan dan juga pelbagai bentuk lagi. Tidak dapat disangka lagi bahawa situasi yang lebih buruk akan berlaku sekiranya jenayah ini tidak dibantras oleh pihak universiti, sekaligus akan melahirkan graduan yang tidak berkualiti untuk masa hadapan. Seterusnya, kesan dari segi ekonomi pula adalah akan melahirkan pegawai yang tidak amanah dan gagal dalam pelaksanaan pada masa akan datang. Hal ini dikatakan demikian kerana segelintir ibu bapa sanggup bekerjasama dalam melakukan perkara buruk ini seperti menghulurkan wang ringgit demi kelulusan anaknya dalam pelajaran walaupun mereka sudah tahu bahawa perkara tersebut merupakan perbuatan yang tidak sepatutnya berlaku. Seperti mana yang dapat kita lihat, anak muda generasi kini memandang enteng tentang pelajaran akademik kerana mereka beranggapan bahawa ini semua tidak penting. Oleh itu, ketika ujian berlangsung, mereka lebih cenderung untuk memberi rasuah kepada rakan sendiri demi kelulusan ujian. Sebagai contohnya, mereka menghulurkan duit kopi kepada rakan, menghulurkan duit kopi kepada rakan sendiri demi kelulusan ujian. Sebagai yang kita tahu, ataupun mereka menghulurkan duit untuk rakannya melakukan assignment yang telah diberikan oleh pensyarah. Akhir sekali, dari segi politik pula, ia berkait rapat dengan terhapusnya keadilan. Ini dikatakan seiring dengan perbincangan kita mengenai tajuk ini, iaitu rasuah.
Apabila rasuah ini berleluasa dari sejak bangku sekolah, ia akan menjejaskan hak keadilan individu yang sepatutnya. Sebagai contoh, kita boleh tahu hak individu yang sepatutnya akan dimonopoli oleh sekumpulan pihak yang mampu memberi sogokan. Ini boleh dikaitkan antara pelajar berkemampuan dengan pelajar yang kurang berkemampuan. Oleh itu, akibat dari kesan ini, ia akan berlakunya penindasan kepada golongan yang berhak menerima. Secara amnya, rasuah dalam kalangan pelajar perubatan boleh berlaku disebabkan oleh pengaruh rakan. Sebagai contoh, rasuah dalam bidang perubatan adalah seperti memasukkan ujian DNA dan juga membeli sijil cuti sakit. Disebabkan hal demikian, pelajar tersebut perlu mematuhi dan memahami etika di dalam hospital ataupun klinik yang telah disediakan. Hal ini supaya pelajar tersebut dapat mengetahui peraturan dan tanggungjawab sebagai seorang staf hospital atau klinik yang bertanggungjawab terhadap pesakit dan tidak mengambil rasuah. Hal ini dapat membendung gejala rasuah daripada terus berleluasa. Jenayah rasuah dalam bidang perubatan boleh berlaku disebabkan oleh niat atau nafsu seseorang itu sendiri. Hal ini disebabkan duit menjadi keutamaan sehingga sanggup mendapatkannya dengan cara yang salah. Sebagai contoh, jururawat mengambil rasuah untuk mempercepatkan urusan di kaunter untuk berjumpa dengan doktor. Oleh itu, antara langkah untuk membanteras jenayah rasuah ini ialah pelajar perlu mempelajari undang-undang kesihatan sejak di bangku sekolah lagi. Jika mereka memahami dengan lebih mendalam tentang undang-undang ini, jenayah rasuah ini tidak akan berlaku dalam kalangan mereka disebabkan mereka tahu tentang kesalahan dan mereka akan dikenakan denda. Bagi contoh, pesalah akan dikenakan penjara atau denda wang tunai. Oleh itu, sebagai menggulung apa yang telah diperkatakan, rasuah merupakan tindakan seseorang memberi pelbagai bentuk hadiah atau wang untuk mendapatkan sesuatu balasan tanpa bersaing secara sihat. Rasuah bukan sahaja berlaku dalam kalangan orang dewasa, tetapi juga banyak berlaku dalam kalangan pelajar, terutamanya mahasiswa universiti. Langkah drastik perlu diambil oleh pelbagai pihak dalam membendung isu rasuah dari terus berleluasa dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya pada usia muda kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Rasuah bukan sahaja menindas masyarakat, tetapi juga menjadi penyebab utama kelumpuhan ekonomi negara dari pelbagai aspek. Jika semua pihak dari segenap penjuru berganding bahu bagai awal dengan tebing bagi membendung isu rasuah di Malaysia, nescaya negara ini akan menjadi sebuah negara yang maju, bebas rasuah. Itu sahaja, sekian dari kami. Terima kasih.